Ya, bertumas, kemudian keluarkan buku subjek kita, bagi ruang. Maksudnya kita tengok yang baik anak-anak, Ustazah bagi masa untuk kemas buku. Dia orang kemas, kemudian pastikan anak-anak bila dah kemas, berdiri tegak, mata mesti pandang ke kita, ke cikgu depan. Okay, kalau anak-anak tu masih ada lagi pandang kiri, pandang kanan, bagi ruang untuk mereka bersedia pandang kita kat depan. Okay. Jadi bila ustazah tanya anak-anak ustazah ni, okey, cuba dia ruang tak ustazah? Dia orang akan cakap, pandang ustazah. Kan macam tu kan. Masuk tu, pandang ustazah semua. Itu adalah perkataan pertama yang ustazah ucapkan. Jadi pandang ustazah, ya. Masa dia orang pandang tu, ustazah akan pandang. Maksudnya kita pandang secara menyeluruh. Jangan pandang murid yang kita suka je. Okey, pandang secara daripada tepi ke kanan, kanan ke kiri, dan senyum. Ya, jangan lupa senyum. Sebab apa? Sebab kita ni boleh berkongsi emosi dengan anak didik kita. Kalau emosi kita marah kan, baru lepas kena marah kat bawah tadi kan, naik kelas, emosi tu kita dapat kongsi dengan anak murid kita. Emosi negatif tu. Jadi kita positifkan diri dulu, baru masuk kelas. Sebab itu adalah amanah daripada Allah. Kita tak nak bawa yang negatif masuk dalam kelas. Bila masuk dalam kelas, anak didik ni biar dia pandang kita, dia nampak aura positif tu daripada cikgu dia. Lepas tu semua dah berdiri tegak, pandang kita. Kita tengok semua dah bersedia, pastikan semua dah bersedia, baru angkat tangan baca doa. Bila baca doa tu, terapkan adab. Setiap hari ustazah buat untuk anak didik ustazah. Inilah kunci kejayaan pada mereka. Bukan kita, kita memang berjaya bila anak didik kita dapat inspirasi daripada anak didik. Tapi nak dapat inspirasi, mesti anak didik yang menjadi. Maksudnya ustazah terapkan dulu adab. Macam mana anak didik kita boleh jadi orang yang baik? Mereka berdiri, tadah tangan, paras bahu tangan. Jadi tak mahu paras pusat. Kadang-kadang kita tadah tangan tambah bawah kan. Jadi ikut adab yang betul, lebih afdal kita tadah tangan paras bahu. Maksudnya anak didik kita akan tadah tangan paras bahu. Mata pandang mana? Pandang telapak tangan. Lepas tu option, sama ada kita nak baca doa ataupun anak didik kita. Bagi pilihan. Kadang-kadang ustazah baca doa untuk mereka. Kadang-kadang masa Melayu. Baca doa tu, adik-adik semua, masa baca doa tu, kita petiklah nama-nama anak didik kita. Ya, kadang-kadang anak didik ni dia datang jumpa kan. Ustazah doakan mak saya tengah kanser sekarang. Jadi kita petik nama anak didik kita tu, doa satu kelas untuk kesejahteraan mak dia. Petik nama anak didik kita tu supaya dia jadi lebih berakhlak. Maksudnya bila kita spesifik doa tu, anak didik kita lebih dekat. Okay. Kemudian bila mereka dah habis berdoa, kan, Ustaz tengok kadang-kadang mata berkaca kalau kita berdoa. Mata berkaca. Masa tu adalah masa yang terbaik untuk kita sentuh hati dengan ilmu yang kita ajar. Kalau anak didik kita tak bersedia, kan, macam huru-hara, kan, masuk kelas, lompat sana lompat sini, kita jadi keberkatan ilmu pun hilang. Sebab kita marah, betul tak? Ya? Kita rasa macam, ya Allah, anak didik aku ni tak nak ke dengar aku, kan? Tak nak ke kita bagi ilmu dekat mereka. Maksudnya sangkaan kita tu jadi buruk. Jadi bila anak didik kita tu baca doa dalam keadaan baik, bersedia, mereka memberi satu persepsi yang baik pada kita. Masa tu bagi ilmu. Okey. Adik-adik, anak-anak kita ni, mereka suka pembelajaran yang berbentuk dihibur. Kita kalau ustazah suka juga bagi tol ataupun bagi penerangan, tapi dalam bentuk yang menghibur. Tak payah rasmi sangat, kan? Tak payah rasmi sangat. Jadi banyakkan permainan. Sebab kita sekarang peranan kita adalah sebagai pemudah cara. Banyakkan permainan itu mesti kepada objektif. Mesti sasarkan kepada objektif kita. Okey. Kemudian sambil-sambil bila dia orang dah melalui aktiviti dalam pembelajaran tu, bila buat kerja
kerja kan, buat kerja. Kita pun boleh juga sambil-sambil dia orang buat kerja tu, Ustaz suka suruh bersalawat. Kan bila buat kerja diamkan semua kan, sambil-sambil Ustaz lalu dekat meja tepi tu Ustaz bersalawat kan. Kadang-kadang baca ilahana wa ilahana. Jadi mereka sambung dalam tengah menulis tu, sama-sama berselawat. Kan ada juga yang nasyid apa? Ilahi nastulil firdaus si'anan. Maksudnya kita kena sentiasa rapat dengan hati mereka, dekatkan hati mereka ya. Okey, baik. Kemudian Ustazah juga mengambil murid-murid yang pemulihan kan, yang kita nak pulihkan. Bila buat intervensi, ini pesanan Ustazah untuk adik-adik ya. Kita jangan ajukan beberapa soalan. Kita jangan ajukan beberapa soalan pada murid. Yang pertama, bila kita ajar dia tak dapat. Bukan tak dapat, tak dapat kan. Contoh, banyak kali ajar tak dapat. Jangan ajukan soalan, kenapa awak ni lemah sangat. Jangan. Sebab mereka pun tak tahu kenapa mereka jadi macam tu. Yang kedua, kenapa awak lemah sangat. Awak makan semut ke semalam? Kan? Geram sangat. Makan semut ke semalam? Kenapa lemah sangat? Jadi tak apa, simpan dalam hati. Masa ni kita tak boleh bertawakal kepada diri kita. Kita kena bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah. Ustaz selalu sebut macam ni. Tapi kan Allahu Akbar, subhanallah, Allah bagi. Bila Ustaz kata ya Allah, Ustaz mengadu pada Allah saja. Ustaz tak doakan pada murid tu. Dia bila datang, Ustaz kenapa awak susah benar nak dapatnya. Ustaz ada berbuih, mulut tak ada. Ustaz tak cakap macam tu. Ustaz lain cakap tak apa, awak usaha je, Ustaz tak bantu awak sampai awak pandai. Selalu saya cakap macam tu. Akhirnya murid ni laju dapat. Akhirnya murid ni laju. Bila bila kita sentiasa bagi semangat, bagi motivasi pada anak didik kita ni, bisik. Bukan kita cakap apa, bisik je. Pegang bahu. Kalau perempuan kan letak tangan dekat bahu, kemudian cakap dengan dia, esok-esok nak jadi apa? Tanya cita-cita. Dia akan kongsi, Ustazah, saya nak jadi Ustazah. Okey, baik. Kalau nak jadi Ustazah, kena tolong Ustazah tau. Macam mana nak tolong? Bila Ustazah ajar, simpan dekat hati. Simpan dekat hati. Bisik dengan dia. Kadang-kadang sebut ibu dan ayah depan. Ibu dan ayah, kalau kita jadi orang yang baik, orang yang pandai, mereka akan bersyukur. Bila kita sebut ibu dan ayah, mereka lagi dapat.